أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sepatut kita tak beraya sebenarnya. Lupa saya. Lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pagi ini kita berada pada pagi 9 Zulhijjah, hari kalau teman-teman sahabat-sahabat kita yang buat haji, mereka ni masih berada dalam waktu wukuf di Arafah lagi lah di sana. Okay, kalau kita tengok online tu tengah bergerak lah menuju ke Muzdalifah lah, sebab dia orang belakang kita 5 jam di belakang. Dan hari ni 9 Zulhijjah ni, antara perkara yang sangat dituntut ialah untuk kita berpuasa. Di tuan-tuan siapa yang tak niat puasa lagi, boleh niat puasa, yang tak makan lagi kan. Kalau dah sahur tu boleh terus. Kalau siapa yang terlupa tu nak puasa terus boleh Kalau puasa kita hari ni banyak fadilat, kelebihan 9 Zulhijjah ni. Dah banyak ustaz-ustaz cerita kan. Jadi kalau dapat kita hari ni kita puasa beramai-ramai InsyaAllah moga-moga kita dapat kelebihan diampunkan dosa setahun depan ke belakang, dan juga pelbagai kelebihan-kelebihan yang disebutkan pada 9 Zulhijjah. InsyaAllah pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sedikitlah berkaitan dengan ibadah korban. Sebab kita ni besok dah nak raya dah kan. Besok kita nak raya, jadi besok kita akan buat penyembelihan korban. Jadi dekat surau kita ni ada 12 ekor, lebih kurang 12 ekor. Ini berkaitan dengan ni lah, berkaitan dengan pembahagian daging korban. Kalau kita melihat dari sudut bagaimana cara Nabi SAW membahagikan daging-daging korban itu. Satu, kita kena faham ibadah korban ni di syiar Islam bermula pada zaman Nabi Adam lagi. Dah ada pengorbanan Habil dan Qabil kan. Kemudian dia bertitik tolak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita dah tahu dah cerita tu semua. Tu syiar kan. Kemudian antara benda-benda penting maqasid. Maqasid ni maksudnya tujuan daripada ibadah korban ni, menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur atas apa? Syukur atas nikmat rezeki yang Allah beri pada kita. Jadi disebabkan nikmat rezeki, ada lebih duit dalam poket, kita ada lebih, maka dituntut sangat untuk kita mengerjakan ibadah korban. Jadi dia nama dia sunat muakkad. Sebab rasa apa? Rasa syukur nikmat yang Allah Taala beri. Nikmat duitnya, rezekinya, kesihatan, segala-galanya lah. Jadi kita syukur tu dengan rezeki yang lebih pada kita, kita korban untuk kita kongsikan pada orang yang kurang berupaya. Tu spirit daripada ibadah korban itu. Dia banyak, salah satu untuk yang berkait dengan pembahagian daging korban. Jadi bila itulah spiritnya, maka bila kita korban, sepatutnya yang terbaik baru dia masuk tajuk bagaimana pembahagian daging korban itu. Jadi yang terbaik maksudnya kita ni bila kita buat korban tu, yang terbaiknya kita kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, maka bahagian kita tu, portion kita tu, kita berikan keseluruhannya kepada fakir miskin. Fakir miskin. Cuma dalam hadis Nabi disebut, Nabi dia ambil sikit lah. Nabi ambil sikit untuk Nabi rasa buat masak sikit. Ada beberapa hadis. Ada satu ketika tu Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu buat sembelihan korban. Nabi sembelih 63 ekor unta. Kemudian ada lebih lagi, suruh Ali sambung. Dah siap tu, betul Nabi diajar para sahabat macam ni. Jadi dia kata setiap ekor tu, setiap satu ekor tu ambil bahagian tu, bagikan kepada beberapa bahagian. Bagikan kepada beberapa bahagian. Kemudian ambil sikit tu buat masak. Dan sebutkan Nabi dia makan lah. Dengan Sayyidina Ali, dia ambil makanan tu, daging tu dia ambil, dia makan, dan dia minum kuah dia sekali. Jadi situ. Kalau kita tengok dari sudut ayat Al-Quran, Allah sebut fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makan sikit, kemudian bagi orang fakir miskin. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut
fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut makan sikit, kemudian bagi orang yang tak minta, bagi orang yang minta. Itu di 3 bahagian tu. Saya ambil makan sikit, bagi orang yang tak minta, lepas tu bagi orang yang minta. Itu 3 bahagian. Itu kerangka-kerangka yang ulama letakkan bagaimana asas pembahagian ibadah korban itu bagi dia. Jadi ulama pun berbincanglah mazhab kita Syafi'i dengan pandangan dia, Hanafi, Maliki kan. Tiap-tiap mazhab tu ada memberikan ijtihad masing-masing. Dan pandangan yang terbaik untuk kita buat ibadah korban ni, kita sedekah bagi fakir miskin keseluruhannya, ambil sikit kita makan kan, ambil sikit. Itu label pertama. Itu orang kata maksudnya ibadah ni dia untuk takarrub, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu label paling tinggi, itu yang pertama. Level yang kedua baru dia pecahkan. Dia pecahkan daging korban itu, bahagian kita lah. Bahagian kita tu pecahkan kepada tiga bahagian. 3 bahagian. Mudah kita katakan 9 kilo kan. 3 bahagian. Jadi bahagian yang pertama tu kita ambil 1/3. Kita ambil. Kemudian 2 bahagian lagi 6 kilo tu bagi pada fakir miskin. Tu kan. Itu label yang kedua. Maksudnya label pertama, label yang kedua. Itu yang terbaik. Maksudnya dipecah kepada 2 je. Kita ambil 1/3, 2/3 lagi bagi fakir miskin. Okey, itu label yang kedua. Kemudian ambil label yang ketiga. Label yang ketiga ni yang biasa kita amalkan. Dia pecahkan bahagian tu kepada 3 bahagian. Kalau 9 kilo, 1/3 kita ambil, 1/3 lagi bagi pada fakir miskin, 1/3 lagi itulah bagi kaum kerabat, orang kaya, jiran, tetangga yang bukan daripada golongan fakir miskin. Dan biasa yang kita amalkan tu yang label nombor 3 lah. Maksudnya kalau nak sudut afdal tu, yang terbaik tu yang label yang pertama. Kemudian turun nombor 2, turun nombor 3. Kita kena faham lah kerangka begitu. Cuma mungkin tahun-tahun akan datang mungkin dalam kalau borang korban tu dia akan ada bahagian kita letak nanti, kita nak ambil paling afdal ke kan, kita ambil sikit je kan, ambil 100 gram 200 gram, ataupun kita ketik nombor 2. Dia daging korban ni, kita bahagian-bahagian kita. Kalau pihak surau, kita ni hanya mengurus saja kan. Surau diamanahkan oleh peserta untuk mengurus. Tapi hak kuasa menentukan daging tu bukan pengusi, bukan imam, bukan bilal, tak. Hak tu adalah hak peserta. Peserta berhak. Cuma peserta ni tahu tak tahu hukum-hukum tu, pembahagian tu. Jadi pihak surau ni kita bantulah. Jadi pihak surau ni bantu. Maksudnya pendekatan pihak surau kita ambil pecah pada 3 bahagian. Dan biasanya peserta ni retor je lah. On aja, ikut follow je kan. Biasanya begitu. Cuma saya nak bagi faham kerangkanya begitu. Jadi mungkin tahun depan ni kita boleh buat ada kategori nak ambil paling afdal. Maksudnya portion dia tu semua dia nak sedekah pada fakir miskin, ataupun dia nak ambil label kedua, 1/3 dia nak ambil, 2/3 lagi hak bahagian dia tu dia nak bagi fakir miskin, ataupun bahagian yang ketiga kita bagi 1/3, 1/3, 1/3, 3 bahagian. Cuma dalam sekarang ni yang kita amalkan yang label nombor 3 kan. Sekarang ni yang label nombor 3 ni dia berlaku beberapa isu yang perlu kita faham dengan baik. Pertama, 1/3 kita ambil selesai kan, selesai masalah. 3 kilo kita ambil, kata 9 kilo tadi. Maka ada lebih lagi 6 kilo. Jadi 6 kilo, 3 kilo yang kedua tu, 1/3 lagi adalah untuk fakir miskin. Itu memang kita kena asing letak longgok fakir miskin. Okey. Kemudian 1/3 lagi yang akhir tu, yang tu baru kita bagi kaum kerabat, orang biasa semua yang bukan golongan fakir miskin. Jadi kita kena pastikan yang 1/3 untuk fakir miskin itu kita bagi kepada orang yang betul dalam kategori fakir miskin. Contoh katakan semua kita ada banyak lah, ada 10 ekor, 20 ekor, maka yang 1/3 bahagian fakir miskin tu kita longgok satu tempat. Contoh katakanlah kita dapat yang fakir miskin tu 300 kilo, contoh kan.
kebetulan dekat kita punya Korea kita ni seorang aja fakir miskin, maka kita bagi pada dia seorang 300 kilo. Itu hukum gitu. Saya nak bagi faham kat situ kedudukan itu. Maksudnya kalau seorang kita bagi dia 300, sebab hak fakir miskin tu dia seorang. Tapi takkanlah seorang, kita ramai lah kan. Maksudnya kita ramai, maka kalau 10 orang 300 kilo bagi 10 orang, dapat seorang 10 kilo kan, 30 kilo kan, macam tu. Maksudnya bahagian fakir miskin tu kita kena bagi bahagian dia. Sekarang ni untuk kita orang awam ni, yang biasa ni kita dapat yang mana sebenarnya? Hanya 1/3 yang akhir kan. So 1/3 yang akhir itulah kita kongsi ramai-ramai. Katakan kita keluar kupon 1,000, contoh kan, tiba-tiba dapat sikit je kan, tengok longgok 1/3 yang akhir tu, alah cenonet je kan, maka mungkin seorang dapat 200 gram, 300 gram ni kan, tak sampai sekilo kan. Itu hukumnya begitu. Cuma di sudut amalan, amalan kebanyakan tempat kadang-kadang dia 2/3 bahagian fakir miskin dengan yang kerabat tu digabung sekali. Itu yang berlaku. Yang berlaku kan. Jadi mungkin itu perlu kita perhatilah, kita kemas kini kan. Kalau ikut pembahagian para ulama tu 1/3, 1/3. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi mungkin kalau ada adik-adik peserta kan, mungkin dapat kurang ke, bukan peserta, maksudnya kalau orang awam yang dapat kurang tu, maka kita faham, sebenarnya portion tu mungkin kita kongsi ramai, jadi kita dapat sikit saja. Kadang-kadang ni kita dah terbiasa, kita datang pergi melapar buat kerja kan, kita jaga lembu nombor 7, target boleh 2-3 kilo dapat ni kan. Dia ada perasaan begitu nanti. Sebenarnya kita datang untuk kita berkhidmat sama-sama, buat kerja tolong, dan mungkin bukan korban itu, korban kita, rakan-rakan, kita punya ahli Korea kita, maka kita sama-sama membantu untuk bagi fakir miskin. Dia punya niat dia tu tadi, benda paling besar ialah taqarrub ila Allah, untuk fakir miskin. Itu portion yang paling besar. Yang perlu kita faham. Jadi kalau macam kita dapat sikit tu, orang bila dah bagi-bagi, mungkin kupon sikit tu, kita kena faham lah dari sudut hukumnya begitu. Kan. Walaupun begitu, Khatib Syarbini dalam Mu'ni Muhtaj dia sebutkan bahawa pembahagian 1/3 tu dia bukan satu benda yang wajib kita ikut pembahagian secara tepat. Dalam Mu'ni Muhtaj dia sebutkan, kalau ni contohlah, katakan kita dapat 9 kilo, kita hanya bagi mungkin 1 kilo je kita bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin kita bagi 1 kilo je, yang mana dapat difahami pemberian itu sebagai satu bentuk makanan yang sempurna untuk fakir miskin. Dia boleh makan, boleh dinilai sebagai satu pemberian yang sempurna. Maka 8 kilo lagi kita ambil. Boleh berlaku begitu, dia tak jadi satu kesalahan. Sebab yang penting korban dia ada wajib untuk fakir miskin. Fokus dekat situ. Kadang-kadang kita terlepas pandang pembahagian itulah yang saya nampak mungkin perlu kita highlight dan kita beri perhatian. Kadang-kadang kita dah terbiasa. Macam saya dulu, masa saya mengurus, saya jadi imam dekat Damansara dulu, saya memang kita bahagikan. Sebab itu setiap lembu yang kita potong tu kita akan tulis lembu A berat dia berapa, daging dapat berapa kilo, ni 100 kilo, ni 70 kilo. Kadang-kadang dari sudut kita melapah tu, boleh daging banyak tinggal kan, banyak, itu pun kadang-kadang memang saiz lembu, jadi dia memang berbeza-beza. Maka kita kena bahagikan ikut portion tu. Ikut portion, kalau berbeza memang kita bagi berbeza, dan hak orang yang dapat memang berbeza. Hukum dia begitu kan. Tak boleh kita nak gabung-gabung gitu kan. Bila kita letak sekilo-sekilo tu baguslah untuk pemberian, tapi bila kita nak bagi untuk portion tu, kita kena tengok asas dia per ekor itu. Dan kalau masa saya ngurus dulu, kita memang dah siap dah untuk fakir miskin 1/3 daripada seekor tu kita longgok dalam satu bakul, letak semua longgok fakir miskin. Kemudian baru kita divide, berapa tempat fakir miskin, ada dapat 5 kilo, ada dapat 7 kilo kan. Tengok bagi situ. Yang orang biasa ni kita akan kira biasalah, kita bagi 1 kilo kan, baki-baki begitu itu kan. Mungkin boleh kita tengok, kita perbaiki, dan mungkin kalau dapat kurang nanti kita fahamlah kerangkanya apa.
Begitu. Okey, saya rasa itulah yang nak saya kongsikan pagi ni. Sempurna kita nak sambut nak menyembelih besok. Jadi tahniah kepada tuan-tuan semua yang berpuasa hari ni. Teruskan amal ibadat, zikir-zikir, tahlil, tahmid pada hari ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita fahami amal dan sampaikan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.